menyatakan mereka kekurangan kereta rondaan, mereka kekurangan anggota polis. Sudah 5 tahun lah jawapan yang sama. So saya minta pihak KDN tambahkan unit rondaan dan juga tambahkan anggota polis untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih pada yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu yang dibangkit di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan saya nampak semua persoalan-persoalan yang dibangkit relevan kepada kementerian ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cadangan-cadangan yang telah diberi, khususnya kepada Yang Berhormat PJ Selatan yang bangkit soalan rondaan polis di kawasan beliau. Yang Berhormat Bukit Gantang telah membangkit soalan yang 20 juta diperuntukkan untuk menampung peningkatan pengeluaran MyKad kepada pihak Jabatan Pendaftaran. Soalannya, apakah kegunaan wang sejumlah 20 juta dan syarikat mana yang dianugerah kontrak sekalan untuk membekalkan MyKad. Yang berhormat, peruntukan 20 juta adalah untuk menampung bekalan MyKad disebabkan peningkatan permohonan MyKad di seluruh negara, dan struktur baru diperkenalkan pada tahun 2012. Dan lagi pun selain daripada itu, Yang Berhormat, pihak pendaftaran juga, Jabatan Pendaftaran juga giat menjalankan aktiviti mereka di luar bandar. Apa yang dikatakan mobile team mereka yang outreach program, dalam program outreach yang membuatkan kerja-kerja di luar bandar dan di seluruh negara, dan ini telah memperbanyakkan permohonan, membangkitkan kesedaran di kalangan masyarakat kita di Malaysia ini, dan dengan itu maka peruntukan yang diperlu itu makin bertambah. Yang Menteri untuk penjelasan. Terima kasih kepada Musi. Yang Menteri nak tahu berkenaan satu kos MyKad tu berapa? Terima kasih. Terima kasih. Biar saya habis jawapan soalan yang asalnya, maknanya pegawai belakang akan bagi saya satu kos berapa, satu MyKad. Soalan yang kedua yang disoal Yang Hormat ialah soalan macam mana nak membaca butiran-butiran yang terletak ataupun disimpan dalam chip dalam MyKad. Jadi jawapan Yang Hormat ialah syarikat yang mendapat tender sebagaimana yang disebut pinta oleh Yang Hormat ialah Datasonic Technologies dan Berhad, dan kontrak telah dianugerah secara tender terbuka, Yang Hormat. Jadi bukanlah secara selected tender ataupun tender dibuat oleh pihak kerajaan sahaja. Sebenarnya tender terbuka, dan kerajaan yang saya tanya tadi, saya habis yang ketiga ni, yang saya tanya tadi ialah adakah penguatkuasa itu dibekalkan dengan untuk nak baca MyKad? Bukan, saya tak tanya syarikat supaya dapat elak penipuan IC. Terima kasih. Biar saya jawab yang kembali ke batu nanti. Kerajaan juga telah membekalkan agensi-agensi penguatkuasa dengan pembaca MyKad. Kerajaan juga mempunyai sistem My Identity di mana maklumat penduduk dapat dibaca secara online oleh agensi-agensi tersebut, Yang Berhormat. Jadi maknanya agensi penguatkuasa ada mempunyai alat untuk membaca MyKad yang ada pada, kalau di MyKad itu dianggap atau dipikir palsu ataupun bukan yang sebenarnya.
Jadi yang hormat, yang kedua ialah daripada Sebelum tu, Tuan boleh tanya silahkan sikit. Ya, ni jalan itu. Boleh sebenarnya pertanyaan. saya dah hormat. Alat yang dibekalkan kepada penguatkuasa ini termasukkah diberikan juga kepada pegawai polis dalam kereta-kereta Honda kita, supaya bila kita tahan seorang tu, contohnya maknanya dia ambil IC, dia boleh check on the spot dengan masuk kereta dan alat tu berada dalam kereta, tak payah bawa orang ditahan ni ke balai polis dan sebagainya. Adakah alat itu juga diletakkan dalam kereta? Terima kasih Tok Musi. Terima kasih atas cadangan yang hormat. Buat masa ini kita belum membekalkan pihak-pihak agensi-agensi lain, umpamanya polis, dengan my card reader yang hormat. Jadi walau bagaimanapun cadangan yang berhormat itu adalah baik dan kita ambil perhatian, dan saya pegawai di belakang akan mencatat cadangan-cadangan yang telah diberi oleh yang berhormat itu. Soalan daripada yang berhormat Kota Raja, kerjaan dalam usaha untuk menyelaraskan parti telah mendaftarkan, iaitu mendaftarkan parti di bawah program 6P. Ya, tujuan yang 6P ni adalah untuk mendaftar, untuk memutih dan untuk mengusir dan sebagainya pihak-pihak ini. Jadi dalam keadaan pendaftar ataupun memutih ni, umat kita kena perlukan kerjasama daripada pihak majikan. Kalau ada pihak majikan yang memohon kepada pihak kerajaan untuk mendapat pekerja-pekerja daripada kalangan mereka di sini, menteri telah memberitahu barang siapa pekerja-pekerja asing yang dibawa ke negara ini yang mana telah tertipu oleh pihak-pihak majikan ataupun dahulunya syarikat-syarikat outsourcing, mereka ini akan diberi keutamaan untuk didaftarkan, diputihkan dan diberi pekerjaan di negara ini dengan syarat ada majikan-majikan ataupun syarikat-syarikat yang mahu mengambil mereka bekerja. Lagipun keperluan syarikat-syarikat bekerja ini bukanlah yang boleh kita sendiri kerjaan fixkan dengan izin, dia adalah atas keperluan syarikat-syarikat itu sendiri. Umpamanya syarikat peladangan, apa ciri-ciri manusia yang mereka mahu, guna tenaga yang mereka mahu, dan begitu juga lah syarikat-syarikat pembinaan ataupun pihak-pihak perniagaan lain kecil, runcit dan sebagainya, ataupun restoran yang mempunyai ciri-ciri manusia yang mereka pilih dan bukan atas naluri kerjaan yang memaksakan orang masuk ke kerja sektor-sektor pekerjaan yang kita tawarkan, ataupun mereka yang telah datang ke sini ataupun tertipu oleh kerana majikan-majikan dahulunya yang hormat. Jadi apa yang dikatakan tadi diumumkan, dikatakan 1.4 juta pekerja daripada Bangladesh, yang sebenarnya yang hormat, yang 1.4 juta pekerja Bangladesh yang disebutkan itu adalah mereka yang berada di Bangladesh sekarang mengata ingin datang ke Malaysia dan bersedia untuk datang ke Malaysia jikalau Malaysia ini perlukan guna tenaga pekerja yang lain selepas Malaysia menjalankan pengusiran ataupun program 6P ini. Jadi maknanya belum lagi ada orang ini dibawa ke Malaysia, tetapi mereka berminat untuk datang ke Malaysia. Yang hormat daripada Tanjung, apa tujuan sebenar untuk peruntukan pendaftaran NRS tadi, yang mana 51 juta itu tadi. Jadi bayar jawapannya memang ialah untuk membayar perkhidmatan, pengurusan dan pengambilan data biometrik warga-warga asing yang datang ke Malaysia, supaya ini juga kita boleh membantu negara kita mengetahui mereka yang datang ke sini, mereka telah sebagai illegal immigrant dan sebagainya, parti ini, dan kita telah usir dan kita mempunyai rekod orang-orang sedemikian. Oleh kerana dahulunya kita tidak mempunyai rekod-rekod yang tertentu. Jadi kadang-kadang ada disebut bahawa selepas kita mengusir sesianu keluar daripada negara kita, selepas itu dia boleh masuk dengan nama lain, dengan identikat yang lain lagi. Jadi dengan adanya biometrik ini,
perkara ini tidak akan berlaku lagi, Yang Berhormat. Minta penjelasan. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanyakan kos yang setiap orang pendatang asing ini di bawah rancangan sistem biometrik ini. Kos pendaftaran di bawah rancangan ini untuk setiap pendatang asing. Dia macam ni, Ahmad. Biometrik ini dia berfungsi ialah alat untuk biometrik ini disediakan oleh satu syarikat, dan syarikat ini telah dilantikkan oleh pihak UKAS ataupun Kementerian Kewangan, bukan oleh Jabatan Immigration ataupun KDN. Dan tiap-tiap warga asing yang datang sini yang menerusi menggunakan biometrik, sistem biometrik ini akan membayar kos sebanyak RM50, yang mana kita dahulunya iaitu Jabatan Immigration membuat collection. Apabila Jabatan Immigration buat collection daripada sumber kewangan yang dikolek ataupun dikumpul oleh pihak immigration, dimasukkan wang yang disatukan. Apabila dimasuk ke dalam wang yang disatukan, wang ini juga akan dikeluar untuk membayar syarikat yang telah menyediakan alat itu tadi. Dengan sendirinya jawapan kepada soalan ini ialah sebenarnya kerajaan tidak ada berbelanja apa-apa dalam soalan kemasukan ini. Dia dibuat secara PFI oleh syarikat yang membekalkan kerajaan dengan alat biometrik ini. Yang Berhormat. Ya, terus. Ya, yang mana? Saya yang itu saya buat keputusan. Terima kasih Timbalan Menteri. Penjelasan saya seminta adalah tentang pekerja daripada Bangladesh, dan saya ucap terima kasih atas penjelasan tadi tentang angka 1.4 juta pekerja yang diwar-warkan dalam beberapa perbincangan. Tetapi saya ingin bawa kepada perhatian Timbalan Menteri bahawa hakikatnya ialah setiap hari ada 6 pesawat yang datang, 6 pesawat langsung, these are direct flights dengan izin, datang setiap hari daripada Dhaka ke KLIA dan membawa lebih kurang 1,000 passengers lah, Bangladesh yang masuk dalam negara kita, kononnya dengan visa pelancong majoritinya, dan ada sebahagian yang bawa kononnya adalah visa mahasiswa, student visa dengan izin. 1,000 orang setiap hari, 6 pesawat mendarat. Kalau kita bandingkan dengan negara India, India adalah jauh lebih besar, tetapi hanya setiap hari 3 pesawat datang. Tapi dari Bangladesh 6. Visa pelancong tak ada orang bawa. No, dia maksud saya, dia dalam pasport dia di stamp visa pelancong yang mereka isu visa pelancong yang tak dibawa, tak dibahaskan dalam perbahasan hari ini. tahu, tapi ingin balik pada isu pekerja, sebab maksud saya adalah maklumat yang saya dapat dan saya sudah buat laporan polis dan ya. Saya cuma ingin ambil perhatian pasal peraturan masyarakat katakan betul yang tak dibahas, tak apalah. Saya ucap terima kasih atas peringatan itu. Saya saya akan tunjuk poin itu yang berkaitan dengan apa yang disebut tadi oleh Timbalan Menteri. Maklumat yang saya sudah terima dan saya sudah buat laporan polis ialah kebanyakan permohonan untuk visa pelancongan ini bukan permohonan yang sahih, yang dibuat dengan dokumen yang dipalsukan, dan mereka datang sebenarnya untuk kerja dalam negara ini, ya. So, dan inilah berkaitan dengan apa yang dibangkit tadi oleh Timbalan Menteri. Memang penyaluran visa itu adalah di luar bidang kuasa kementerian, sebab itulah di Suruhanjaya Tinggi di Dhaka di sana. Tetapi kemasukan dia dan maklumat yang saya terima menunjukkan bahawa bila kita nampak mereka masuk ke KLIA adalah jelas mereka bukan pelancong bona fide dan mereka datang untuk kerja di sini. Ya, ini adalah isu immigration. So ini berkaitan dengan kemasukan pekerja-pekerja dengan bilangan yang begitu besar juga, hampir 1,000 orang setiap hari. Dan saya minta perkara ini disiasat oleh Timbalan Menteri, dan saya sudah buat laporan polis, saya sudah sanggup bagi satu salinan, saya sudah bawa isu ini juga pada SPRN, dan saya minta perkara ini disiasat lah. Yes. Terima kasih.
Saya sebenarnya memberi peluang yang amat, walaupun perkara ini baru dibangkit, tidak ada dalam ucapan tadi, walaupun saya juga mengetahui yang bahawa Yang Berhormat pernah mengumumkan dalam satu akhbar dengan atau juga buat laporan polis berhubungan dengan perkara ini, dan kita masih menyiasat. Tapi kenyataannya kita sebenarnya memang ada pelancong-pelancong yang datang ke negara ini, bukan saja daripada Bangladesh, daripada negara-negara lain. Dia datang sebagai pelancong, selepas itu melihat negara ini, keadaan di negara ini, yang mana mereka boleh hidup di negara ini, oleh kerana mendengar negara ini boleh mengambil pekerja-pekerja, mereka mengambil peluang. Memang ada. Itulah kenapa di negara ini kita dibanjiri oleh masyarakat asing yang ingin bekerja di Malaysia. Jadi dalam masa yang sama, itulah kenapa kita membuat program 6P ini untuk mencari, memutih, mengusir mereka yang kalau datang dengan sebagai pelancong, dia mesti balik apabila visa-visa mereka dah tamat. Dan mereka juga kalau datang sebagai pelancong daripada negara ASEAN, mereka tidak berhak bekerja, mereka juga diusir keluar kalau dijumpai bekerja. Jadi kerja immigration ini ialah berterusan, Yang Berhormat. Tapi walaupun oleh kerana laporan Yang Berhormat telah buat, kita menunggulah jawapan daripada pihak polis. Terima kasih, Yang Berhormat. Menteri, boleh saya bertanya mengenai yang sama tadi, mengenai pelancongan tadi? Sebab Timbalan Menteri telah menjawab, cuma saya merasakan bahawa mereka datang visa pelancong, tetapi akhirnya mereka tak balik, tinggal dalam negara kita. Tapi bagaimana immigration trace mereka? Bagaimana immigration dapat tahu bahawa mereka ni tak keluar? Kita ada rekod mereka tak keluar, tetapi apakah langkah immigration untuk orang kata menahan mereka? Sebab di antara yang ramai yang saya sebut parti tadi, yang Timbalan Menteri sendiri pun tahu, adalah mereka-mereka yang datang dulu dengan VOA, dan sekarang dengan mungkin sekarang tak ada VOA lagi kan, yang kita beritahu visa on arrival dah tak diberi lagi. Maknanya dia mereka datang dengan visa pelancong yang diambil mungkin di negara masing-masing. Jadi bagaimana polis track, immigration track mereka ini? Memang itu adalah tugas dan tanggungjawab pihak immigration dan polis, Yang Berhormat. Kita juga memahami bagaimana payahnya pihak immigration dan polis untuk track mereka yang sebagaimana Yang Berhormat sebut, datang ke sini sebagai pelancong, lepas itu menerapi dalam masyarakat yang mukanya hampir sama dengan kita juga, Yang Berhormat. Kalau Indonesia dia masuk kampung Melayu, kalau dia cakap mungkin kita sangka dia orang Melayu. Tapi kalau mereka yang datang dari Bangladesh, daripada India dan Pakistan umpamanya, salah betul kita nak mengetahui sama ada mereka ini daripada Pakistan ataupun daripada mana memang. Tapi walau bagaimanapun, pihak immigration telah mempunyai kebijaksanaan dan pengetahuan yang mencukupi untuk mengetahui di mana mereka ini. Itulah kenapa apabila kita jalankan operation yang tertentu, mereka boleh mengetahui. Bahkan orang bertanya pada saya, bagaimana pihak immigration boleh mengesan? Soalan Yang Berhormat pernah ditanya pada saya oleh masyarakat di luar sana. Jadi saya akan kata, tiap-tiap pegawai, sama ada dia polis ataupun immigration, mereka dilatih untuk mengetahui bagaimana untuk menjalankan tugas mereka sebaik mungkin. Kalau tidak, negara ini akan dibanjiri oleh masyarakat yang ingin duduk di negara ini, boleh mendapat. Kerana di sini mereka boleh mencari kehidupan yang lebih selesa, lebih baik daripada negara mereka sendiri. Jadi untuk tidak panjang sangat, Yang Berhormat, biar saya jawab mereka yang bersoal dalam ucapan tadi lah, Yang Berhormat. Lepas tu saya bagi peluang. Terima kasih. Dari Bukit Gantang lagi, SOP kewarganegaraan, penugerahan warga negara Malaysia adalah berdasarkan bahagian ketiga Perlembagaan Malaysia, Yang Berhormat. Jadi dia mempunyai banyak syarat undang-undang dan sebagainya, dan sistem ini telah kita guna pakai. Kita tidak lari daripada sistem perlembagaan, sistem perundangan kita gunakan perlembagaan. Sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi, soalan perkahwinan mereka yang daripada pergi ke India, lepas tu tidak melaporkan anak semasa lahir di kedutaan kita di sana, dan kembali ke sini, akhirnya anak itu tidak mendapat
kewarganegaraan Malaysia. Jadi sistem kita ialah sebenarnya ringkas, simple. Kalau ada dua couple ataupun dua apa namanya pasangan, terima kasih Yang Amat, dua pasangan, kita kena perjelaskan dahulu pertama sama ada dia berkahwin secara halal ataupun tidak, dan perkahwinan ini diterima oleh kerajaan, perkahwinan dia, dan adakah anak ini dilahir selepas kahwin ataupun sebelum perkahwinan. Jadi ini ada perbezaan di bawah perlembagaan Yang Hormat. Kalau anak ini dilahir selepas perkahwinan yang diterima oleh pihak kerajaan Malaysia, dengan sendirinya anak ini, kalau salah seorang daripada ibu ataupun bapa itu ada anak warga negara Malaysia, anaknya menjadi warga negara Malaysia. Tetapi kalau perkahwinan itu tidak sah ataupun anak itu telah dilahirkan sebelum perkahwinan, warga negara dia terletak kepada ibu dia, mengikut ibu dia. Kalau ibu dia orang India, ibu dia orang Indonesia, ibu dia orang Saudi Arabia, malanglah bagi dia tidak boleh mendapat nikmat yang diberi oleh perlembagaan, tetapi dia terpaksa menggunakan bahawa dia adalah warga negara asing, bukan warga negara, tunggu sampai habis ya, warga negara Malaysia. Jadinya orang di peringkat ini bukanlah mereka tidak ada cara untuk mencari jalan, kerana ada lagi peruntukan di bawah perlembagaan yang membolehkan mereka memohon, tetapi itu atas budi bicara kerajaan di bawah perlembagaan untuk memberi kewarganegaraannya. Kalau betul lah boleh dibuktikan anak ini daripada anak pasangan ini tadi, Yang Hormat, kerajaan bersimpati dan kerajaan bersikap pengasih dan penyayang Yang Hormat. Jadi soalan kes yang spesifik dibangkit Yang Hormat tadi, tolong majukan butiran-butiran yang khusus pada saya, janganlah tulis atas kertas newspaper saya Yang Hormat. Lebih elok kalau tulis kertas yang baik-baik sikit lah, senang kita pandang butiran tu, tulis nama dia, ibu bapa dia dan sebagainya. InsyaAllah kita akan pertimbangkan macam mana dia boleh dibantu ataupun ditolong oleh pihak kementerian. Yang Hormat sekalian. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Soalan yang klarifikasi yang saya minta adalah ini, di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak dan juga di kalangan masyarakat India di Semenanjung, berpuluh ribu ada yang tidak mempunyai dokumen identifikasi ataupun mempunyai IC merah ataupun langsung tidak ada IC ataupun IC hijau dan sebagainya. Dan dalam banyak daripada kes ini, mereka lahir di negara kita, ada yang lahir tahun 30-an di negara kita, di Semenanjung Malaysia, di Kedah dan sebagainya, tetapi sehingga hari ini 2013 tidak diberi IC biru ataupun kewarganegaraan. Dan juga masalah ni menjadi lebih teruk apabila kita dapat banyak kes di mana turun-temurun, generasi demi generasi, mereka tidak dapat kewarganegaraan, walaupun mungkin nenek ataupun datuk lahir di Malaysia tahun 30-an, dan disebabkan tidak ada dokumen kewarganegaraan, anak mereka pula juga tidak dapat, lepas tu cucu pun sama. Baru-baru ni saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri tahu mengenai kes Sarojini yang telah diselesaikan selepas kita memfailkan kes di mahkamah. Jadi soalan saya dan yang saya minta adalah bahawa memandangkan banyak sangat kes seperti ini, apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan ataupun apakah tindakan boleh diambil oleh kerajaan untuk menyelesaikan perkara ini kerana terlalu ramai dalam kes-kes seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Saya melapor diri ke kementerian ini selepas pilihan raya yang lepas. Perkara yang saya fikir sebagai satu perkara yang pokok pada ketika itu masuk ke kementerian ini Yang Hormat ialah soalan pendaftaran anak-anak. Oleh kerana implikasinya banyak. Kalau anak-anak itu tidak daftar, dia tidak mendapat kad pengenalan dan dia tidak dapat bersekolah. Kalau telah bersekolah tidak boleh menyambung persekolahan. Saya bagi tahu dengan
pemimpin-pemimpin negeri yang saya jumpai, saya kata this will become the future problem of this country. Jadi saya kata kita kena bersama menyelesaikan masalah ini. Jadi yang bermakna sebenarnya saya telah pergi ke Sabah, saya dah pergi ke Sarawak, berbincang dengan Ketua Menteri Sarawak, berbincang dengan Ketua Menteri Sabah, dan saya juga mempunyai program-program lain untuk pergi ke Perak umpamanya, untuk pergi ke tempat-tempat yang dimaklumkan kepada saya banyak mereka-mereka yang perlu kad pengenalan dan bantuan pendaftaran ini. Dan insyaAllah kita akan teruskan usaha ini, umat. Tapi masalahnya, umat, mereka yang tidak mempunyai dokumen-dokumen dahulunya adalah payah mereka untuk membuktikan mereka sendiri sama ada mereka dilahirkan di Malaysia ataupun anak Malaysia. Ini adalah berlandaskan SOP yang telah kita buat selama berapa puluh tahun dah kita pakai. Tapi Alhamdulillah semenjak Menteri ini mengambil alih dan saya bersama dengan beliau, kita telah meminta supaya Jabatan Pendaftaran melihat semula SOP yang kita pakai sama ada boleh relevan ataupun tidak dewasa ini dalam keadaan yang kita lihat sekarang, dan apakah mekanisme yang baru dan di mana letak pihak-pihak yang tertentu, umpamanya wakil-wakil rakyat, ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat yang boleh membantu kita untuk mengenal pasti seseorang itu, supaya jangan kita mendaftar orang daripada Bangladesh, orang daripada India, dari Pakistan, daripada Indonesia, daripada Filipina sebagai rakyat Malaysia. Ini juga kita cuba mengelakkan. Dan saya telah memberi arahan sebenarnya di Sabah umpamanya, kita tidak akan sentuh mana-mana perkara yang masih dalam selidikan pihak RCI, Royal Commission of Inquiry. Selain daripada itu, kita akan ambil tindakan supaya anak-anak yang didaftar, walaupun ada rintangan-rintangan undang-undang negeri yang berkenaan, utamanya di Sabah, walaupun Jabatan Pendaftaran sudah buat penyelidikan, sudah pasti yang anak ini adalah anak Malaysia, ibu bapaknya orang Malaysia, dia tidak boleh kalau late registration, kalau selepas 42 hari anak ini tidak didaftar, dia menjadi late registration. Sistem untuk SOP dia berlainan yang umat. Jadi dia kena pengesahan daripada first class magistrate kalau di negeri Sabah. Tetapi kalau di Sarawak, dia kena ada pengesahan daripada penghulu, kapitan Cina dan ketua rumah. Jadi sistem ini masih diguna pakai, undang-undang masih diguna pakai, dan kita mesti ingat masih 18 Point Agreement dengan 20th Point Agreement di Sabah yang kita kena hormat undang-undang ini. Nasib kita di Semenanjung, perundangan-perundangan yang sama masih guna pakai. Apabila pihak pendaftaran telah mengenal pasti orang ini rakyat Malaysia, boleh diberi makan sama dia kad hijau ke, kad merah ke, ataupun kad biru berlandaskan apa yang dilihat oleh pihak pendaftaran sewajarnya. Jadi menurut proses outreach program kita ini kita laksanakan berterusan. Kita berharap semua pihak wakil rakyat membantu, bahkan di Sabah, di Sarawak, saya dah meminta wakil rakyat bantu saya. Beri saya di mana point kita boleh hantar tim kita ke satu-satu tempat yang mana mereka kenal pasti, dan mereka boleh kecam dan pastikan sesiapa yang boleh diberi kad-kad yang tertentu. 3 orang namanya, penampang yang amat kalau semua yang tak berucap bersoal yang amat, jadi yang berucap tadi tak dapat dijawab yang amat. Jawab dulu yang berucap. Saya minta maaf dulu yang amat, yang berucap dulu saya nak jawab dulu ni. Bilangan petugas op daulat di Sabah, PDR daripada Yang Berhormat Sungai Petani, PDRM memobilisasikan memintasnya di Sabah sempena op daulat Yang Berhormat. Kekuatan ini meliputi pengurusan pegawai dan anggota-anggota dari pasukan gerakan AM, Jabatan Siasatan Jenayah dan cawangan khas. Dan yang memang daripada Sungai Petani juga kami peruntukan untuk menyenagakan motosikal untuk unit rondaan jenayah. Sebenarnya
saya semalam semasa berbincang dengan pegawai menumpu khusus kepada soalan motosikal ini, Muhammad. Kita sebenarnya dijanjikan oleh kerajaan untuk mendapat 4,000 motosikal untuk rondaan khas. Di kalangan 4,000 ini tiap-tiap setahun kita keluarkan 1,000. Tapi untuk masa ini kita mengeluarkan 1,400. Itulah sumbangan yang bertambah tadi 10 juta atau yang mana. Itulah untuk yang 400 buat 400 unit motosikal 250 cc kuasanya buatan Suzuki yang berhormat. Jadi memang saya juga mengetahui bahawa soalan pembiayaan ataupun maintenance cost ini berhormat. Jadi saya telah membangkit perkara ini dan kita telah merangka untuk supaya tiap-tiap kereta, tiap-tiap motor yang ada pada pihak-pihak agensi kerajaan khususnya di bawah KDN diperuntukkan maintenance cost supaya jangan ada motor ataupun ada kereta tetapi tak jalan. Kita ambil perhatian cadangan yang amat baik dan saya ucapkan terima kasih atas cadangan tersebut. Jadi Muhammad, banyak lagi soalan ni sebab saya terganggu oleh kerana soalan-soalan tadi. Jadi Muhammad, sebenarnya Ada satu soalan berkaitan dengan ronda ni, boleh tak? Kaitan sikit. ringkas saja. Okey. Terima kasih, Menteri. Jadi dinyatakan di sini bahawa ada kita belanjakan 10 juta untuk bayar motosikal. Ini rondaan motosikal. Teman-teman Menteri, saya merasakan jumlah ni agak besar, tetapi yang saya pelik di Sepang baru-baru ini ada balai pondok polis di Putra Perdana, Taman Putra Perdana ditutup. Sedangkan situ antara tempat yang banyak illegal imigran di situ. Jadi saya rasa keadaan di situ memerlukan polis, dan saya telah mengambil inisiatif berkali parlimen untuk kita cari duit untuk kita beli satu kabin buat balai polis sementara dengan bersama daripada IPD Sepang. Jadi saya mohonlah supaya pihak menteri mengambil maklumat tentang ini, dan kalau boleh saya dipahamkan dah ada tapak untuk balai polis di sebelah Masjid Putra Perdana. Saya harap dapat disegerakan pembinaan sebab keadaan jenayah di situ agak membimbangkan. Kes-kes yang melibatkan pecah rumah ni sering berlaku di situ. Jadi saya harap pihak kementerian dapat mengambil langkah segeralah. Kita membantu pihak polis juga. Kita cari kabin dengan si aircon semua. Cuma kita minta ada tempatkan polis je. Itu tak melibatkan dari kerajaan. Patut saya boleh claim daripada pihak menteri. Tapi kita nak tolong juga pihak untuk menyelesaikan masalah jenayah ni. Yang kedua ada sikit je tentang saya juga minta supaya menteri mengambil inisiatif untuk buka semula 2 pejabat. Yang pertama Jabatan Immigration di Cawangan di Sungai Pelik, iaitu di Bandar Baru Selatan Tinggi, yang telah ditutup juga atas kerana tak mampu nak bayar sewa sebab tuan tanah telah naikkan sewa. Dan juga pejabat penataran negara di Sungai Pelik juga di Malaysia juga ditutup. Jadi dah ada 3 balai polis, Jabatan Immigration dan juga Jabatan Penataran Negara. Saya mohon supaya penduduk telah bertanya, saya minta tolong lah sebab dia kata di situ mereka perlukan sangat 2 pejabat itu untuk urusan IC dan sebagainya. Saya minta tolong buka balik. Terima kasih. Terima kasih atas cadangan yang hormat, dan terima kasih juga atas janji kerjasama dengan polis dan KDN berhubung dengan menangani jenayah ini hormat. Jadi saya akan, insyaAllah saya akan bincang dengan pegawai saya di cawangan pembangunan KDN dan juga IGP berhubung dengan police station yang hormat sebut tadi. Yang hormat Tuan Ketua, saya banyak lagi jawapan ni. Jadi saya janji akan bagi jawapan bertulis. Jawapan ada di sini hormat, jawapan bertulis. Dan terima kasih kepada sokongan yang diberi oleh semua ahli yang sedang membahas tadi. Tidak ada pun marah pada saya ataupun caci pada saya. Jawapan yang hormat pun akan saya bagi juga. Motosikal jangan ramai-ramai saya. 2-3 biji satu orang, 3 orang satu tempat. Jadi saya akan ambil tindakan juga tuan. Saya akan bincang dengan IGP. Terima kasih hormat. Terima kasih. Terima kasih. Yang punya polis ramai-ramai ni betul? Dah dijawab bertulis lah. Itu dia. Adalah masalah ialah bahawa kurang sejumlah 205 juta
132.100 untuk kepala BIM 62 anggaran perbelanjaan setengah pertama 2013. Jadi sebahagian daripada jadual hendak menyetujui, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Kepala BIM 62 jadi sebahagian daripada jadual. Pasal-pasal 1 dan 2. Pasal-pasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada undang-undang. Ya, Mak Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan yaitu orang undang-undang perbekalan tambahan ini dimaklumkan kepada majlis. Dalam masalah ialah bahawa orang undang-undang perbekalan tambahan dalam kurungan 2013 dimaklumkan kepada majlis sekarang. Adalah muhammad yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis nasional. Ya, silakan Menteri. Tuan Yang Ketua, saya mohon maklumkan bahawa rang undang-undang perbekalan tambahan ini telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa perbekalan dan telah disetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Tuan Ketua, saya mohon menyokong. Adalah menghormat masalah ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Adalah yang menghormat yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, ini suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perbelanjaan tambahan bagi perkhidmatan tahun 2013 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud-maksud yang tertentu bagi tahun itu. Rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah, Pindaan dan Pemerluasan 2013, bacaan kali yang kedua. Ya, silakan Menteri. Peraturan mesyuarat. Ya. Peraturan Mesyuarat 22. Datuk Yang Ketua, hari ini kita di Parlimen berdepan dengan 11 rang undang-undang yang akan dibentangkan oleh kerajaan untuk diputus. Mana? Ya, Panjang 22 tu, 1, 2, 3, 4. 22.1. Okey. Di mana aturan mesyuarat